asma boleh bawa maut. Penyakit sering dikaitkan dengan faktor genetik dan persekitaran. Lelah ataupun semput adalah perkataan yang digunakan bagi merujuk kepada penyakit yang dipanggil sebagai asma. Asma ialah keadaan di mana radang pada lapisan saluran pernafasan manusia yang dipanggil bronkial menjadi terlalu aktif menghasilkan lendir, seterusnya menyebabkan saluran berkenaan menjadi sempit dan tersumbat. Asma terjadi disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu genetik atau keturunan dan faktor persekitaran. Akan tetapi sebab yang sebenarnya terlalu kompleks untuk dipahami. Terdapat hampir 100 jenis gen yang dikaitkan dengan penyakit ini. Jika seseorang mempunyai sejarah keluarga, maka risiko untuk mendapat asma adalah tinggi. Persekitaran yang berhabuk dan cuaca sejuk boleh merangsang untuk terjadinya asma. Persekitaran berhabuk seperti asap rokok, jerebu, kawasan perindustrian, kawasan perumahan yang sedang dibangunkan adalah contoh persekitaran yang boleh merangsang terjadinya asma. Terdapat juga beberapa bahan dalam rumah seperti hama karpet, lipas, bulu haywan, minyak wangi dan kulapuk atau kulat yang boleh merangsang asma untuk berlaku. Selain itu, ada juga obat seperti aspirin, obat tahan sakit atau obat darah tinggi, beta blocker yang tidak sesuai diberikan kepada pengidap asma. Obat-obat ini perlu dielakkan untuk mengelak serangan asma berlaku. Ada juga pesakit yang mendapat serangan asma disebabkan makanan yang boleh menyebabkan berlakunya alahan, seterusnya merangsang asma berlaku. Antaranya ialah kekacang dan juga makanan laut. Cuaca juga memainkan peranan penting untuk pesakit asma. Cuaca yang terlalu sejuk dan juga bilik berhawa dingin tidak sesuai untuk pesakit asma. Selain itu, aktiviti yang terlalu lasat atau sukan seperti senaman ada kalanya boleh menyebabkan berlakunya serangan asma. Ada juga pesakit yang boleh mendapat serangan disebabkan oleh tekanan seperti di rumah ataupun di tempat kerja. Tanda-tanda awal serangan asma biasanya bermula dengan demam selsema, kemudiannya disertai dengan batuk berkahak terutamanya pada waktu malam dan awal pagi. Jika tidak dirawat, sesak nafas, nafas menjadi sempit dan akhirnya bunyi seperti bersiul yang dipanggil wheezing akan kedengaran. Pada masa itu, perawatan nebulizer perlu diberikan segera. Ada kalanya pesakit atau keluarga pesakit tidak menghiraukan simptom awal berkenaan, terutamanya jika ia berlaku lewat malam. Ini menyebabkan saluran pernafasan menjadi semakin sempit. Tanda-tanda menunjukkan keadaan menjadi teruk ialah bibir dan jari menjadi kebiruan, penggunaan otot leher untuk bernafas dan pesakit menjadi mencungap sehingga tidak dapat menghabiskan perkataan bila bercakap. Akhirnya ia boleh menyebabkan koma atau kematian. Perawatan awal adalah penting, yaitu dengan memberikan obat melalui topeng dipanggil nebulizer. Ia boleh dilakukan di klinik, akan tetapi, jika keadaan menjadi semakin teruk atau pemberian nebulizer gagal melegakan pernafasan, eloklah pesakit dirawat di ward kecemasan ataupun dimasukkan ke hospital. Ada pesakit akan diberikan PAM yang dipanggil inhaler untuk digunakan di rumah. Terdapat dua jenis inhaler, yaitu untuk mencegah berlakunya asma, di mana pesakit perlu mengambil untuk beberapa bulan yang ditentukan oleh pakar. Sejenis inhaler lain ialah untuk merawat ketika serangan berlaku di rumah sebelum pesakit pergi mendapatkan rawatan. Begitupun, jika inhaler itu telah digunakan sebanyak 2 kitaran dalam masa terdekat, pesakit perlu mendapatkan rawatan lanjut dan tidak boleh menggunakan inhaler pada masa itu. Apa yang penting untuk pesakit asma ialah mengenal pasti simptom awal dan mendapatkan rawatan. Selain itu, pesakit digalakkan mengenal pasti punca-punca yang boleh merangsang berlakunya asma dan perlu mengelakkannya. Penggunaan obat berkala yang diarahkan oleh dokter pakar amatlah penting untuk mengurangkan kekerapan serangan dan akhirnya asma dapat dibendung dan tidak berulang lagi. Penyakit asma ini tidak boleh sembuh tetapi ia boleh dikawal. Kenapa asma menyebabkan kesukaran bernafas? Udara dihirup melalui hidung dan mulut terus ke bronkial. Tiup bronkial pengidap asma menjadi sempit dan kecil berikutan dipenuhi lendir dan menyebabkan pesakit sukar untuk bernafas. Tiup bronkial pesakit asma yang dipenuhi lendir akibat radang. Tiup bronkial individu yang tidak mengidap asma bebas daripada lendir dan senang untuk bernafas. Tiup bronkial normal.